اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Yang mana hak baca minggu lepasnya berkaitan dengan waktu sembahyang. Jadi selesai dah bicara berkaitan dengan waktu sembahyang, dia akan masuk kepada azan dan iqamah. Jadi muka surat 14 tu bahagian yang kedua daripada bawah, pembicaraan berkaitan dengan azan dan iqamah. Tapi sebelum kita baca berkaitan dengan azan dan iqamah, kita sambung baliklah berkaitan dengan waktu sembahyang. Yang mana waktu sembahyang, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak, subuh selesai dah. Didatangkan waktu sembahyang daripada waktu masuk, kemudian sampailah kepada waktu habis. Kemudian pembahagian dalam satu waktu tu pula dia tidak didatangkan. Sebab kalau kita mengaji dalam kitab-kitab yang lebih besar, dia ada pembahagian pula di dalam tu. Pembahagian waktu tu waktu fadilah, waktu fadilah, waktu jawaz, waktu ikhtiar, kemudian waktu harus, kemudian waktu haram, waktu haram. Dia tiap-tiap waktu sembahyang 5 ni pembahagian dia ada pembahagian kepada 7, kepada 6, kepada 5. Tapi kita tak mahu nak cerita satu-satu waktu tu. Kalau kira kok pembahagian waktu, kalau zuhur ada 6, kalau asar ada 7, sama macam isyak 7 pembahagian juga. Kalau maghrib ada 5 pembahagian tu contoh. Cuma kita nak ambil ni secara kasar. Waktu fadilah, kemudian waktu harus, kemudian waktu haram. Kemudian nak bicara berkaitan dengan waktu darurah. Waktu darurah. Kita nak bicara berkaitan dengan waktu darurah. Dia yang pertama dia panggil waktu fadilah. Waktu hak awal waktu. Itu waktu fadilah. Awal waktu ni dengan qada azan, dengan qada mempersiapkan untuk solat, dengan berwuduknya, dengan tutup aurahnya. Itu waktu fadilah. Tapi kita tak ada lah. Kita ketika masuk waktu tu, wuduk sudah ada, aurah pun sudah tutup molek. Ni kira waktu. Mana waktu fadilah ni bukan kata macam cukar cemakin dok lah. Waktu dia, mana ada ruang dia jugalah. Qada dia, orang bang tu kita tak ada siap apa-apa lagi. Wuduk pun dok lagi, aurah pun dok tutup lagi. Masuk waktu, qada orang bang dalam 3-4 minit. Kemudian kita pun mempersiapkan diri kita untuk solat, dengan kita ambil wuduknya, dengan tutup aurahnya. Mana benda ni bukan kata lepas je azan, semayang qabliyah, semayang fardu, tu waktu fadilah. Dia ada ruang dia. Jadi macam di masjid surau tu lah.
kan dia ada ruang tu kan. Itu masih lagi waktu fadilah. Sebab kalau kira waktu fadilah ni, kalau kira lah, maknanya masa masuk waktu tu kita tak ada siap apa-apa lagi. Lepas masuk waktu barulah kita pergi ambil air semayang, tutup aurah. Banyak dah masa digunakan, tak luput lagi waktu fadilah. Dan ni sama telah pula masuk waktu kita siap belah kedah. Siap belah kedah kemudian tunggu iqamah. Tu waktu fadilah lagi tu. Tu waktu fadilah. Sebab ada orang ni dia ingat ke waktu fadilah ni kok tak boleh nak tunggu-tunggu langsung dah. Dia tunggu-tunggu langsung dah. Walau waktu fadilah ni dia ada ruang sampai ke untuk berwuduk, ada ruang di situ. Ada ni. Tapi kita tak lah sebab kita siap dah. Tapi mana kalau tak siap lagi tu pun masih lagi kita dapat waktu fadilah juga. Walaupun kita mempersiapkan syarat solat selepas masuk waktu. Agak lambat sikit masih lagi waktu fadilah. Masih lagi waktu fadilah. Kalau duduk masjid memang siap lah kedah. Tapi tunggu iqamah. Tu masih lagi waktu fadilah. Yelah macam hak duduk semayang orang azan je. Kalau hak duduk rumah tak pergi masjid, orang azan dia tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa lagi yang tak siap lagi. Lepas orang bang pun semua dia pun pergi ambil air semayang, dia siap apa semua. Pun dia pun semayang qabliyah. Makan masa dah tu dengan ambil semayang dengan tutup aurah apa semua tu. Semayang qabliyah, kemudian dia pun semayang fardu. Tu waktu fadilah. Pada ni. Tapi kalau masa orang bang tu siap dah, tu lagilah cepat pada ni. Maknanya kalau tak siap lagi masa orang bang tu pun tak luput waktu fadilah. Mana kita mempersiapkan diri kita untuk solat selepas masuk waktu, tak luput lagi waktu fadilah. Bukan kata waktu fadilah ni hanya dapat kepada orang yang masuk waktu siap dah dianya. Tu lagi comel. Sebab kita memang disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Kita memang disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Tapi nak ceritanya, kalau masuk waktu tak ada apa-apa lagi, tak siap lagi, lepas masuk waktu baru siap, luput waktu fadilah. Tak ada. Dia masih lagi dalam waktu fadilah. Masih lagi dalam waktu fadilah. Kemudian pula, kalau hak berjemaah, orang hak berjemaah pula, Nabi suruh pisahkan antara azan dan iqamah sekadar terhasil kita panggil orang. Kita panggil orang semayang. Kita nak tunggu lama mana? Maknanya dia orang mari tu kita pun qomat. Mana kita duk panggil dia, dengan dia mari tu sudah boleh. Sekadar mana? Tu. Tu hak Nabi suruh pisahkan antara azan dengan iqamah sekadar terhasil kita panggil orang. Tunggu bang baru nak siap. Lah tunggu bang lah. Tu panggil terhasil kita panggil orang. Terhasil kita azan kita panggil orang. Dengan ahli jemaah mari tu nak tunggu lama mana? Terhasil kita panggil. Jangan kita duk panggil orang tak ada apa-apa ke dia semayang dah. Orang siapa tu tengah semayang. Dah kenapa kamu tidak siap awal-awal? Tu hal lain tu. Ya dah ni. Kalau kenapa kamu tidak azan awal-awal biar masuk waktu tak masuk? Tak sah pula buat gitu. Ada ni. Nabi bukan suruh pisahkan azan dengan iqamah dengan qada masuk waktu tu. Dengan kita azan ni kita iklam nak beritahu kat orang. Kita nak menyatakan waktu masuk. Dengan kita menyatakan waktu masuk, mana orang tahu masa tu lah barunya. Sekarang je kita mudah tahu masuk waktu sebab siap-siap belah kedah. Setengah rumah orang ni ada jam waktu tu, hak jam macam masjid tu. Ada tak? Dia ada waktu semayang tu hak ada jam tu lah, hak jam ada waktu semayang tu. Ada setengah rumah orang siap dengan waktu benar. Ada tak? Kalau tak pun kau ada takwin. Takwin ada, tapi takwin tu kadang-kadang kita kena kita tengok. Tapi kalau ada dah jam besar tu,
Oh, tu senang sangat lah. Tapi kalau orang-orang dulu dia setakat tengok ke atas gitu je Zuhur Asar ni. Lepas tu bunyilah orang bang. Kalau dulu bang tak ada speaker. Akhirnya orang nak tahu masa waktu dengan gedung. Kena gedung. Takut tak kena gedung mana tahu. Orang baru belakang ni. Tak nak kena gedung. Siapa pakai geduk? Sebab geduk tu dia suara tu jauh. Kalau dengan azan, dengan bang, tak ada speaker. Tapi sesuai pula dengan masa tu tak ada bising. Dia gitu. Dia tak ada bising. Luar pun tak ada bising. Dalam rumah pun tak ada bising. Kita sekarang luar bising dengan kereta motor. Dalam rumah bising dengan TV lah. Dengan kalau duduk dapur tu kau bising bangun sekali dengan meseng dia tu. Meseng apa? Tu ada duduk tu lah. Kan bising tu kan. Dulu tak ada. Mana suasana tak bising. Dengan bang tu kira-kira boleh dengar lah. Tapi hak paling nyatanya gedung. Situ masuk waktu. Orang pun pergi siap. Kena tunggu kodo terhasil kita panggil orang. Gitu je lah. Kita dah kata, kenapa tunggu gedung? Awak siap awal-awal lah. Tak kira gitu. Ada ni. Dia siap awal-awal lagi bagus. Comel lah tu. Sebelum tadi kan sunat berwuduk sebelum masuk waktu. Dia kena menanti-nanti masuk waktu. Hak tu hak comel dia. Tapi hak azang ni untuk semua orang. Orang yang jaga waktu segelintir. Orang yang persiap awal sebelum masuk waktu segelintir. Kita azang ni, kita bang ni panggil sekalian orang. Bila panggil sekalian orang, kita letak atas orang yang belum buat siap apa-apa. Akhirnya dengan bang kita, dengan mereka mari masjid, kita komat, terhasil kita panggil. Nak ni? Renggang seumpama tu. Nak renggang seumpama tu. Lepas tu, kita tengok dalam masyarakat kita lah. Masyarakat kapung, setara mana nak siap. Kalau masyarakat bandar, jenis hak berkenderaan apa semua tu, kita berbincang lah. Kalau waktu zuhur, dengan keadaan masyarakat kita ni kerja contohnya, kita nak letak setara mana? Kita nak letak antara azan dan iqamah tu nak bubuh berapa minit? Kita bincang lah. Pada ni nak biar terhasil hak panggil tu dengan orang siapa kita komat. Nak gitu. Tak ambil kita panggil je. Mula lambat pandang mung lah. Jadi gitu. Hak ning dia tak boleh mengikut nafsu masing-masing. Kita kena ikut umum. Maslahat umum. Tak ikut nafsu masing-masing. Yang berlaku dalam masyarakat ni, dia mengikut nafsu masing-masing. Mengikut kerana masing-masing. Hal masing-masing. Tu bila kata, aku ada kerja kat dia. Aku nak komat cepat-cepat. Ni masalah ni. Ini masalah. Pandai ni. Sebab tu dalam mesyuarat dan kuasa, kalau dahulu Imam Bilal tak babik dalam mesyuarat. Sekarang ni Imam terbabik dia ni. Imam jadi SU ke boleh kan? Dulu tak. Imam Bilal tak babik. Jadi makna Bilal sini tak boleh nak menentukan bila nak qamat. Dia mesti mengikut waktu yang ditetapkan oleh ahli kuasa. Ada ni. Tapi kadang-kadang ahli kuasa ni tak berapa kuat mana duduk masjid. Tok Bilal je ada. Akhirnya ikut kehendak Tok Bilal je seorang. Punah kan? Dia nak qamat cepat sama. Sebab apa? Sebab dia ada kerja. Itu hal kamu. Kita cerita ni hal umum. Apa ada ni? Jenis pula jenis peseng, jenis keras kepala, jenis Tok Bilal, jenis degi. Sama dengan Tok Imam sama juga. Tu payah. Ada ni. Jenis, kita duduk sejik suara lama mana dah. Mung tu mari bila? Dia okey gitu. Payah. Apa yang gini-gini? Apa yang gini ni akak butanah je sebenarnya. Duduk bakik dia lama dah. Dah lama dah pun kalau duduk perangai gitu buat apa? Orang lama lah perangai bagus. Lama pergi perangai tak bagus. Patut jangan royak kita tu lama malu kat orang ni. Lama perangai tak berubah-berubah. Lama apa gitu? Jadi makna kita nak letak ni. Mana waktu fadilah tetap dapat.
Cuma kita nak letak bilakah kita nak qamat. Kita musyarakah zuhur, asar, kalau maghrib, kalau isyak, kalau subuh. Kan ada ni. Dia biasanya hak asalnya kita nak lama sikit adalah zuhur dengan subuh. Sebab zuhur kan tidur, subuh kan tidur. Asal dia lah. Cuma sekarang ni zuhur ni kalau bandar membabitkan orang kerja. Orang kerja ni nanti dia kena masuk balik tempat kerja. Itu ketika lah secara umum. Itu bersyarat lah hitam kuasa. Tahu zuhur kalau masjid kita ni orang kerja belaka ni. Orang kerja belaka. Kita kira orang kerja. Kalau zuhur kapung, tu kerja sendiri belaka. Kita cek kerja sendiri belaka. Tengoklah macam mana. Bandar cara lain, kapung cara lain. Di zuhur di antaranya lah. Sebab asalnya zuhur ni orang tidur waktu qailulah tu. Maka kita ruang sikit lah. Sebab tu ada setengah-setengah madrasah zuhur ni letak masa setengah jam mana. Setengah jam dia letak zuhur. Antara azan dan iqamah dia letak setengah jam. Dia lama. Sebab apa situ orang tidur. Orang tidur ketika tu. Jadi dia letak jadi lama. Ruang agak panjang sikit lah. Tapi ini bukan tempat orang kerja ni. Ini madrasah hak pelajar dia duduk situ, hak untuk pelajar dia je. Sebab bila bang zuhur ni pelajar dia bangun tidur belaka. Dia tidur sebelum zuhur. Bila budak-budak pelajar ni bangun selepas bang zuhur. Jadi masing-masing pergi mandi. Jadi pihak madrasah beri masa setengah jam. Setengah jam. Sebab dia tidur. Itu dalam madrasah kita kata tempat pengajian. Tapi kalau masjid bandar orang kerja-kerja belaka, kita kena bincanglah macam mana untuk umum, untuk kepentingan umum. Kemudian kalau maghrib kita nak segera. Sebab macam sebut dah mengelupas, waktu maghrib ni khilaf ulama sama ada sampai ke isyak barulah habis waktu maghrib, ataupun waktu yang hanya singkat sahaja. Mana ni? Jadi atas pandangan orang kata singkat, pendek sahaja, maknanya antara habis waktu maghrib dengan masuk isyak tu disenggang situ. Ada ni. Jadi antara habis maghrib dengan isyak kosong daripada waktu sembahyang, macam subuh dengan zuhur jadinya. Adapun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, habis waktu maghrib kemudian masuk waktu isyak. Ada depek situ tak senggang. Tapi ada pandangan senggang situ. Sebab waktu maghrib hanya sekadar azan, iqamah, mempersiapkan untuk solat dengan berwuduknya, dengan tutup aurahnya, semayang maghrib 3 rakaat, semayang ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Itu kaul jadid bagi Imam Syafi'i sendiri. Pandangan Imam Syafi'i yang terakhir. Adapun yang kita duk pakai waktu maghrib, habis tak habis masuk isyak nanti, itu pandangan kaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan hak lama. Tapi pandangan hak mutamaknya adalah pandangan kaul qadim, waktu maghrib habis dengan isyak. Tapi kukuk mana pun kita kena railah, kena jaga hak pandangan Imam Syafi'i kaul jadi yang menyatakan waktu maghrib ini singkat sahaja. Sama dengan contohnya pandangan dalam mazhab Hanafi, qadanya qada 7 rakaat. Qada 7 rakaat itu pandangan Imamul Haramain yang diterjihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. 7 rakaat. Maknanya qabliyah maghrib 2 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Ni. Tapi pandangan muktamadnya sampai ke isyak barulah habis waktu maghrib. Tapi seeloknya kita segerakan. Jangan jadi maghrib ni gelap, setengah jam lebih dah masuk maghrib, qomat pun tak lagi, tak sebuat seumpama tu. Sebab apa? Kalau kita pandangan hak kata waktu singkat, kita sudah meninggalkan sembahyang maghrib waktu habis dah. Walaupun itu bukan pandangan muktamad, tapi kita kena jagalah, kena raih, kena pelihara pandangan yang mengatakan bahawa waktu maghribnya singkat.
Mana kalau setengah jam baru kita sembahyang maghrib, maknanya kalau ikut pandang kata waktu singkat, kita sudah meninggalkan sembahyang maghrib, kita sudah jadi qada, waktu sudah habis. Comel gitu. Tapi memang pandangan muktamad kata waktu ada lagi, tapi pandangan awak kata waktu habis dah, kita kena jaga juga pandangan tu. Dia maghrib kita letak lama mana. Tambahan pula kitanya, lepas maghrib ada kuliah sokmo tiap-tiap malam. Ada kuliah sokmo tiap-tiap malam. Kita kena kira lah. Letak 10 minit ke, atau bincang lah. Letak 10 minit. Di mana orang bang mungkin dalam 3-4 minit. Mana orang semayang tu, mana lambat sikit, disempat lagi semayang qabliyah maghrib. Setengah tempat dak lah dia selesai azan, dia semayang qabliyah maghrib, dia pun kau maaf sebab dia nak segera, sebab dia nak panjang untuk kuliah maghrib. Ada. Atau atas perbincangan nak kira macam mana. Kemudian satu laginya waktu subuh. Waktu subuh orang tidur. Waktu subuh orang tidur. Kita kira-kira azan subuh tu lah orang baru bangun. Kira-kira gitu. Ini kira umum ni. Kita orang tak abang kita bangun dah. Kita, kamu. Udah kira kamu, kira umum. Kira umumnya orang azan subuh orang bangun. Kita nak masa lama mana? Sekejam ke, 15 minit, 20 minit ke? 20 minit ke contohnya. Setengah tempat 25 minit, ada tempat sampai 30 minit. Dia hok lewat sangat ni. Tu macam subuh lewat sangat ni, jadi mazhab Hanafi lah pulaknya. Mazhab Hanafi subuh memang disuruh pelewat. Sebab Nabi SAW bersabda, asfiru zil fajri fa innahu a'zamun lil ajri. Mana pun ni Nabi suruh takhirkan, pelewatkan subuh ni, waktu dipanggil waktu isfar. Waktu isfar ni kalau kita cakap waktu cerah tanah. Waktu cerah tanah, mana cerah dah sikit. Mana kalau orang tu kita boleh nampak dah orang, tapi tak kenal lagi, mungkin tak kenal lagi tuang. Kalau kenal dah tuang tu, dah lama dah tu Nabi waktu subuh. Tapi mana waktu isfar ni dipanggil waktu cerah tanah. Itu mazhab Nabi. Mazhab Nabi pakai hadis tu. Jadi Nabi kata kita takhirkan subuh sampai waktu cerah tanah tadi tu, hak lebih besar pahala, Nabi kata. Ada ni. Hadis tu dipakai dalam mazhab Hanafi. Sebab tu kalau masjid-masjid India, kalau tempat kita tak sempat dah, dia akan pergi cari masjid India. Dia cari masjid India. Sebab saya ingat masa saya duduk Jertih dulu, surah dekat dengan Balai Poli Jertih tu. Lambat dia komat. Orang duduk Kapur Raja. Kapur Raja tu, lepas orang bang siap-siap beraja, dia mari siapa ke Jertih ni, sempat lagi. Dengan surat tepi Balai Poli, hok jalan nak pergi ke hospital, jalan nak pergi ke Hulu Besuk. Tu surah tu. Surah tu dia lambat komat. Memang kadang-kadang kita nak pergi masjid kampung kita duduk ni, orang nak pergi ke surah tu, dia baru keluar. Jauh juga nak disapa surah tu. Sama je, dia sapa tak komat lagi. Kita sapa sejik kampung kita duduk tu, kadang tak pun nak dang tau. Kadang-kadang tersapa tu imam suruh ka'at tu. Dia lambat. Sebab dia kalau kita kata gak macam pakai mazhab Hanafi lah. Memang mazhab Hanafi dia sunat pelewat sampai ke cerah tanah. Kita tak lah. Kita wiruang. Bila azan subuh, orang bangun, orang mempersiapkan diri dia nak letak lama mana. Paling pada cepat pun 20 minit barulah lega. Yang ada ni. Paling isu besarnya subuh. Paling isu besar. Sebab apa? Sebab bila Tok Imam nak pergi kerja bandar. Tu siap tu. Dia pakai wah dia. Dia pakai wah dia. Bukan orang semai sunat tak ada sudah. Tok Imam tahiyat akhir dia komat dah.
Allah. Pandai orang ni. Sekarang ni orang bang subuh. Tok Imam di situ dah. Lepas orang bang subuh, mayang sunat. Mayang sunat ni mungkin Tok Imam terlambat sikit. Tok Imam tasyuk akhir je Tok Bilal qomat. Faham tak ni? Maknanya sedang molek Tok Bilal habis qomat, Tok Imam beri salam. Ni. Saya pernah jumpa tempat Sok Imam ni waktu subuh. Kata kerjaan tak betul lelaki tu. Dan sekarang ni apabila Tok Imam tasyuk akhir sunat qabliyah tu kan. Jadi kalau dia qomat, jadi dia habis qomat, Tok Imam beri salam lah. Sembahyang lalu. Sebab apa? Dia kata dia nak kena pergi bandar kerja. Dia nak buat kerja tu, itu hal peribadi kamu. Ni kalau ahli tak kuasa masjid tidak berperanan, beri orang seumpama ni yang menguasai punah rana. Ni kadang-kadang orang masjid sendiri tanpa ilmu jadi gini ya. Jadi Tok Bilal pun dia qomat lah. Walaha qomat ni bukan hal Tok Bilal. Qomat bukan hal Tok Bilal. Ada ni. Qomat bukan hak Tok Bilal. Wal imam amliku bil iqamah. Tok Imam yang memiliki qomat tu bukan Tok Bilal. Tok Imam yang memiliki hak qomat Tok Imam yang suruh. Muazzin dia azan hak milik dia. Tapi iqamah Nabi kata adalah hak milik Tok Imam. Sebab tu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak akan iqamah melainkan selepas dapat keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau iqamah tanpa keizinan imam, pandangan dhaif mengatakan iqamah tu kena iqamah semula. Begitu benar. Nak buat macam mana kalau ilmu tak ada? Ini benda ilmu baru boleh buat. Kan Bila tak ada ilmu sebab masjid tu dah buat kuliah agama. Dia kalau masjid tu buat kuliah agama, tu bila adalah ilmu. Kalau masjid senyap, masjid ada kuliah, tu bila nak ada ilmu kan. Lepas tu mana ahli tuan kuasanya? Mereka yang sepatutnya berperanan. Jangan membiarkan tu imam tu bila buat retoh macam hak dia. Ada ni. Iqamah milik imam, bukan milik Bilal. Imam yang mengarahkan iqamah. Imam isyarat ke ataupun adah dah nampak tu imam, orang pun qomat. Imam naik dia ikut pintu tu, dia pun iqamah. Tu. Sebab sebenarnya imam dia disunatkan sampai ke masjid terus sembahyang. Iqamah terus sembahyang. Dan qabliyah imamnya di rumah. Hatuk sunat dia. Faham tak ni? Barulah ada panggil ada haibah imam. Faham tak ni? Ni tu imam mari awal-awal duduk sembang luar masjid sambil-sambil isap rokok. Kemudian dia pun duduk berkelahi cakap lah ni. Berkelahi berpuas hati dengan Tok Imam ni. Kita kata gitu, dia kata gini. Lepas qomat dia Tok Imam pula hok duk berapi dalam hati jadi makmum. Jadi gitu. Kita duk balas dengan dia tadi. Balas kata-kata. Kita duk balas kata-kata. Tak ada haibah orang panggil. Jadi imam qabliyahnya di rumah. Selesai qabliyah imam pun sampai ke masjid. Kemudian Tok Bilal pun qomat dengan keizinan imam. Baru nampak imam tu ada haibah dia. Ada ni bukan imam hak jenis mari awal-awal duduk bersembang, cakap kosi, cakap mumbu apa? Cakap kosi tu lah, cakap mumbu. Cakap mengarut sekali. Jadi mana tak ada haibah. Dia menjadi imam mengepalai solat tiang agama. Bayang ni solat tiang agama. Imam ni mengetuai tiang agama. Bayangkan. Imam ni kena ada haibah dia. Ilmu kena banyak. Kena yang soleh, yang warak.
Ni imam cukar cemaking je nampak. Lepas tu kita nak ikut belakang macam mana. Ni tiang agama kita ni. Ni tiang agama kita. Ada ni. Jadi iqamah hak tu imam. Orang lain jangan duk pandai-pandai. Ni kadang-kadang ni cerita masyarakat lah ni. Tu imam siapa aje tak sempat lagi tu imam tu tukar mutu, tukar orang kata. Tukar lah ni orang kata. Tukar lah. Kalau bahasa standard orang kata. Mutu tu kan dia tukar tu kan. Tukar ya cakap kita orang tanya bahasa standard. Bahasa buku panggil benda. Ya kan betul lah. Tukar mutu dia ni bahasa standard. Panggil apa? Stand dia pula. Mana itulah tukar mutu tu. Jadi tu imam siapa je belum sempat tukar mutu, tu bila qomat. Imam siapa dia pun qomat. Tu imam tu pula daripada tempat tukar mutu dengan masjid tu kok tempat mutu, tukar mutu ni bawah tak. Takut kena hujang. Dah kalau kena hujang pula, tempat duduk tu imam tu dia punya cushion tu pecah dah kalau hujang basah dalam tu. Ada ni cerita kapung ni, cerita kapung. Cerita kapung kan apabila cushion dia tu pecah. Kalau kena hujang bila nak kering tu. Sebab tu kadang-kadang punggung basah semua bukan dia kecing. Bukan kecing. Walaupun basah kain plekat dia, tu basah. Pelana apa? Dia panggil apa? Cushion tu basah. Jadi letak bawah tak. Jadi atap dengan masjid ni jauh sikit. Tu imam pun dah dikomat dah. Tu imam lah jenis tua dah pulaknya. Jalan. Tu bila cepatlah tu imam. Orang basi dah ni komat lama dah. Tengok. Tu imam pun hak tu imam. Dah. Tu imam tukar mutu dikomat sebab nampak dah tu imam mari. Lepas tu dia blebel pula tu imam. Lambat ni tu imam. Ni orang panggil apa? Sama-sama jahil. Tu bila jahil, tu imam pun jahil. Tu imam pun jahil. Kalau tu imam ada ilmu, tu imam sekali awak lambat. Slow. Pergi basuh kaki dulu lama sikit. Kalau tu imam pandai. Orang dalam masjid tu gelisah. Sebab tak ada tu imam lain dah gelisah kan tu imam. Buat mahal sikit. Sekarang basuh kaki slow. Lepas tu konong. Komo sikit-sikit. Lepas tu naik slow. Siapa atas cari kain sikit lak kaki slow. Tu imam ni. Komat ni. Siapa suruh komat? Komat hak saya bukan hak awak. Biar khising gitu. Tu kalau tu imam ada ilmu. Tapi kalau tu imam jahil, ikut tu bila. Cepat tu imam. Tu imam pun cepat. Lelah tu imam. Dah sama-sama jahil. Tu bila dikomat tanpa arhang imam, tanpa izin imam. Bukan hak dia padahal. Tuan punya hak pula tak tahu hak dia sedang molek. Tu imam tu hak dia iqamah, tapi tuannya tak tahu hak dia iqamah tu. Ada ni. Nak kira ni tu. Ni sama-sama tu belakang ni. Kadang-kadang ada orang tepi dinding pula. Qomat tu bila? Dia suruh qomat. Tu bila pun qomat. Lepas qomat, mana tu imam? Mana apa tu imam? Hak suruh qomat tadilah tu imam panggil tu tepi dinding tu. Tak payah mana. Qomat tu bila? Suruh qomat. Awak tu imam? Mai. Saya qomat. Dak, saya suruh qomat je. Bukan hak awak. Jangan duduk mana-mana gitu. Hak tu imam qomat ni. Apa jadi? Ni. Duduk masjid, dia gini je. Kita masjid ke di mana ke, kita kena berlandaskan kepada ilmu. Tanpa ilmu dalam masjid sekalipun takkan jadi agama. Dengan ilmu, walaupun kita duduk di mana sahaja, kita duduk atas ilmu, atas agama. Ada ilmu, kita duduk di mana sahaja, kita duduk atas agama, walaupun di mana. Tapi kalau tanpa ilmu, kita tidak akan duduk atas garis agama walaupun dalam masjid. Kalau tanpa ilmu. Ni dalam masjid dia macam-macam.
macam-macam kerenah, macam-macam hal dalam masjid lebih daripada tempat lain lagi. Sebab apa? Orang-orang yang tak mengaji. Ni dia masalah. Cuma sekarang ni tadilah dia ada tulis dah. Azan, iqamah tu senang. Sekarang ni. Bandar-bandar dia ada minit dah. Dia ada minit dah. Dia bodoh berapa minit antara azan dan iqamah tu senang. Tu masing-masing ikut minit tu. Tak kira siapalah. Tu macam ni. Tapi kalau kampung-kampung ni tak ada, minit-minit tu tak ada. Atas pakatan lah, atas pakatan ramai. Atas pakatan ramai. Tapi ke mana pun kena berlandas kepada ilmu. Terutama tadi hak subuh. Hak subuh kita, kalau kita mari awal ke masjid, alhamdulillah. Orang dok qomat lagi, kita berzikir, kita berselawat, kita membaca Al-Quran. Dan antara azan dan iqamah di antara waktu yang mustajab doa. Tak apalah, tak ada masalah. Kita iktikaf dalam masjid kan. Lambat sedikit qomat, tak ada masalah. Bahkan disunatkan kita mengiring sekejap antara azan subuh dengan iqamah. Disunatkan kita mengiring sekejap, mengiring macam mayat dalam kubur, untuk kita memperingatkan diri kita kalau sampai masa kita mati, gitulah kita diiringkan di dalam kubur. Pada ni sunat tu sunnah Nabi SAW. Tapi orang kita ni kalau buat gitu kat pakai kerong tidur lah jawapan dia. Hak mengatuk dah. Cuba kalau buat gitu pelik kita ni. Apa dia ni? Orang nak sembahyang dia mengiring pula. Sunat. Sunat mana? Patut kata tadi kalau lambat iqamah, alhamdulillah kita boleh berzikir, boleh berselawat dan kita boleh berdoa tengah tu. Kita nak gimana sebenarnya? Sebab kalau iqamah subuh tu agak lambat sedikit, kemudian surah solat subuh ni surah yang tiwal, surah yang panjang sedikit, kemudian wirid subuh pula wirid yang panjang. Ada ni kadang-kadang disertakan dengan tahlil selepas dia wirid, habis berdoa dengan syuruk tu tak lama dah. Tak lama dah dengan syuruk, kita pun tunggu sekejap, masuk syuruk, kita pun semayang sunat Isra' atas pandangan Imam Ghazali. Kalau semayang sunat duha, kena tunggu 28 minit lagi, setengah jam lagi. Kita pun semayang sunat 2 rakaat, barulah kita keluar dari masjid. Orang ni akan dapat pahala. Nabi kata kahajjatin wa umratin tamatin tamah. Nabi kata orang ni akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Amal seumpama ni. Jadi nak tunggu kepada semayang sunat tu, jadi tak lama manalah apabila iqamah subuh pun ambil masa sikit, semayang subuh pula surah panjang sikit, wirid pula wirid panjang, lepas habis wirid dia tahlil pula sikit, dia pun berdoa tak lama. Tunggu sekejap, masuk waktu Isra', dia semayang sunat 2 rakaat, baru dia keluar daripada masjid. Ada orang-orang kita tiap pagi gitulah amalan dianya. Selagi dak semayang sunat 2 rakaat, dia tak akan keluar dari masjid. Tapi kalau kita qomat tu lambat sedikit, dengan selesai kita imam berdoa tu tak lama. Dia lama-lama ni kita tak boleh tunggu sangat. Lama-lama ni dia dalam masjid ni tak boleh. Dia kepanasan. Dia opang tak lain pula. Opang dia sama macam orang lelaki, bahkan berjemaah pun tidak dituntut pada orang perempuan. Perempuan tu lain. Perempuan jangan duduk senyap dari tabir gitu. Mama Haji, ayah Haji luar duduk keling-keling tu, jangan duduk main. Jangan. Ayah Haji tu lama dah seorang, Mak Haji pula lama dah seorang. Orang puan lain, kita cerita orang lelaki. Orang puan dia lebih aula berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid. Walaupun tak ada iktikaf sekalipun, itu orang perempuan. Ada ni. Tapi kalau suami dia tunggu sampai ke sembahyang sunat 2 rakaat, isteri pun tunggulah, tak ada masalah lah tu. Tapi kalau perempuan seorang diri tu kena tengok keadaan lah pula. Orang tak ada pula kedah kita nak senyap dalam tu, tak boleh. Orang perempuan fitnah.
Kerana mak haji ni keluar lambat seumur ni orang ayah haji dah orang kali mak haji ni. Apa lain. Kita cerita orang lelaki, bab jemaah ni cerita orang lelaki. Bukan cerita orang perempuan. Tapi tak dituntutnya orang lelaki. Orang lelaki malah. Yang tidak dituntut perempuan je buat rajin pula dah. Perempuan jadi buat rajin. Perempuan tak dituntut tu. Tapi tadilah kalau dia pergi dengan suami dia keluar lambat, dia keluar lambat. Tak boleh, tak ada masalah nanya. Lepas main sunat 2 rakaat keluar sekelamin, dia berhenti pula minum air, nasi lemak, nasi dagang. Dia gitu. Dah tu ada gitu. Siapa masa duha, dia pergi sekelamin, pergi masjid keluar duha pula. Ada benda tu. Tenang je hidup. Ada susahnya. Dah pagi-pagi dia makan nasi lemak, makan nasi dagang. Dah kedai tu. Tak susah-susah dah. Tak payah buat-buat dah. Sampai masa duha, masuk kuliah duha. Habis kuliah duha, balik singgah pula kedai. Makan nasi, makan masakan panas pula. Ada dia mah relax je. Ada benda. Relax je. Dia macam orang muda. Dah orang muda lah sekelamin anak tak ada lagi. Baru kahwin. Baru kahwin lah tu. Anak tak ada lagi. Anak empat kerupu belaka dah anaknya. Sekelamin. Macam orang muda. Terbit matahari lah. Itu waktu Isyraq. Syuruk masuk waktu sembahyang sunat Isyraq. Lepas syuruk masuk sembahyang sunat Isyraq. Dah. Masuk waktu terbit matahari, masuk waktu Isyraq. Masuk waktu Isyraq. Terbit matahari masuk waktu Isyraq. Terbit matahari masuk waktu Isyraq. Duha tak masuk lagi. Duha kena tunggu 28 minit lagi pula, setengah jam lagi baru masuk waktu duha. Atas pandangan Imam Ghazali lah, Isyraq lain, duha lain. Tapi pandangan muktamad, Isyraq duha hak sama je. Nama lain-lain tapi semayang sama je. Semayangnya bila? Setengah jam selepas syuruk, baru masuk waktu Isyraq dan duha. Tapi bukan dang ni dua semayang. Satu semayang, nama Isyraq pun boleh, nama duha pun boleh. Nak niat Isyraq pun boleh, nak niat duha pun boleh. Atas pandangan yang mengatakan Isyraq duha satu sembahyang, bukan dua sembahyang. Dia gitu. Jadi duduk pandangan situ. Mana atas pandangan ni surut tak boleh semayang je. Sebab itu masih lagi waktu tahrim tu. Itu masih lagi waktu tahrim. Sebab waktu tahrim habis dengan duha. Faham tak ni? Waktu tahrim habis dengan duha, bukan dengan syuruk. Syuruk waktu tahrim tak habis lagi. Faham tak ni? Jadi atas pandangan Isyraq dan duha ni satu sembahyang. Jadi selagi belum naik matahari segala, tak boleh sembahyang Isyraq lagi lah. Kena naik, kena masuk waktu duha, barulah boleh sembahyang duha. Dan nama duha tu Isyraq, nama yang sama. Boleh niat Isyraq dan boleh niat duha. Dia gitu je. Tapi pandangan Imam Ghazali, sembahyang duha, sembahyang Isyraq sembahyang lain. Sembahyang duha sembahyang lain. Bila masuk waktu sembahyang Isyraq bagi pandangan Imam Ghazali, syuruk je masuk waktu Isyraq. Tak ada tunggu 5 minit 10 minit. Syuruk saja masuk waktu sembahyang sunat Isyraq. Dah kata tadi waktu tahrim belum lagi habis, dia panggil apa tu? Sahibatul waqti. Pada sahibatul waqti, waktu dia duduk situ. Nak kata Isyraq lain, duha lain. Jadi waktu Isyraqnya duduk di situ. Dah tahrim untuk orang lain, untuk semayang lain. Untuk Isyraq dipanggil sahibatul waqti. Rumah di situ, tepat di situ, nak haram ke mana? Pandai ni. Itu atas pandangan Isyraq lain, duha lain. Itu pandangan Imam Ghazali. Kita banyak amal ni, Isyraq lain, duha lain. Tapi kalau pakai pandangan Imam Nawawi, Isyraq dan duha satu sembahyang. Bila boleh sembahyang Isyraq ataupun nama duha ni? Selepas naik matahari segala. Terbit matahari tak boleh sembahyang lagi Isyraq, sebab belum masuk waktu dia lagi. Bila masuk waktu Isyraq ataupun nama duha, naik matahari segala. Tu ada ni. Dia ada dua pandangan di situ. Tapi kalau nak tunggu hak duha, lambat sikit nak keluar masjid. Kalau ambil hak Imam Ghazali, Isyraq lain, duha lain, boleh cepat sikit. Sebab syurut tu boleh sembahyang dah. Dia gitu je. Jadi untuk subuh, oleh kerana orang pun baru bangun, kita pun beri masa.
Ada di masjid, iktikaf, buat ibadah, berdoa banyak-banyak. Antara azan dan iqamah di antara waktu yang mustajab doa. Atau duduk panas punggung lah, duduk dalam masjid, iktikaf pula. Duduk masjid, iktikaf pula. Atau duduk panas punggung. Ada ni. Tapi yang timbul isunya, orang duk gitu je lah, dia kata, kenapa kamu tak mengawal-awal? Tu dia masalah belaka tu. Oh, tak pakai, tak kira gitu, kira umum. Kira umum. Kira masuk waktu, baru dia bangun, baru dia mempersiapkan diri untuk datang ke masjid. Kemudian kita kira orang umum lah ni, orang hak normal. Jangan dikira orang hak masuk bilik air setengah jam tu. Tahu tak bilang tu, orang suah tu. Tunggu waktu siapa ke habis subuh nah tu. Kita kira umum ni. Tanda ni. Kita boleh kira lama mana. Tambahan pula kalau kapung-kapung ni kita cerita. Yang mana ahli jemaah ni ahli jemaah yang tetap. Hak tu tu je. Mana kalau masjid surau tu kalau dah kata 10 orang, 10 orang, kalau kata 20 orang, 20 orang. Mana kita ahli jemaah kita 10 orang ni, kalau kita kira nak masa untuk sama-sama sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, untuk solat subuh, kita letak lama mana? Sama-sama puak kita ni, kita ada 10 orang je, kita ada 20 orang je, kira lama mana? Ahli jemaah tetap kita ni, kita nak ahli jemaah tetap kita ni, biar sama-sama takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imam. Kita ambil waktu. Ada ni, kita boleh kira lah. Macam mana puak kita ni 10 orang ni, 15 minit cukup ke? Tambah 5 minit lagi 20 lah. Kita 20. Tak masalah. Ada ni. Ni lagi tu lah. Atas perbincangan lah. Cuma hak Nabi katanya, kita pisahkan azan dan iqamah, terhasil hak kita panggil orang dah. Terhasil kita panggil orang. Ni panggil orang tak ada siapa, dia komak dah, ada muka dia lambat, dia kata. Ya gitu. Ada ni. Tu kita duk buka kaset dah tu awal-awal sebelum masuk waktu subuh. Sebab apa dah bangun lalu dah. Hak buka kaset awal-awal ni, ini satu adah, satu tradisi yang kita kena nilai semula. Kita buka kaset, kadang-kadang baca terahim. Terahim ni kita munajat. Ya Arhamar Rahimin Arhamna. Kita munajat supaya Allah Ta'ala kesian belah kepada kita. Orang dulu-dulu ni munajat tak pakai speaker. Ingat baik. Waktu tua kita terahim pakai suara asal je, bukan pakai speaker. Sekarang ni speaker berdaun. Waktu subuh belum masuk. Di masa sama, orang dalam masjid tu ada orang tengah-tengah buat ibadah. Dia mari akhir malam, dia semayang sunat dulu. Kadang-kadang api pun tidak buka. Dia duduk senyap dan gelap. Nah, tengah semayang ni. Tiba-tiba kita pun buka speaker, berdaun. Ganggu tak orang semayang dalam masjid? Ganggu tak orang semayang dalam masjid? Ganggu orang semayang dalam masjid, hukumnya haram. Ingat baik. Itu kena jaga belaka tu. Kemudian, apabila belum masuk waktu subuh, kita tidak ada hak nak ganggu orang tidur. Kita ada hak nak ganggu orang tidur sebelum masuk waktu subuh. Hak sunnahnya adalah azan kali yang pertama. Itu sunnah. Azan kali yang pertama. Banglah kali pertama. Kau tak sunnah, tinggal dia ambil terahim. Ini pelik-pelik belaka ni. Azan dia tak azan. Tetapi kita ingat baik, azan yang pertama pada masa Nabi samalah, tak pakai speaker. Jadi kalau kita nak azan subuh kali yang pertama tu, kita kena pakai suara yang agak slow. Jangan bang suara kuat macam subuh. Mana kita azan secara suara yang agak rendah, maknanya orang yang ternanti-nanti sahaja yang akan sedar. Sebab suara tu agak suara yang rendah, bukan suara tinggi. Sebab kita bukan nak kejut semua orang ni. Orang-orang yang memang tidur ayam, dia sudah menanti, bunyi azan, dia pun bangun. Tu ya. Itu azan pertama tu. Lepas tu berhenti. Jadi tak sudah pasang kaset apa tu orang tadi hak di rumah duk tidur, hak di masjid hak tengah semayang. Yang ganggu orang ni kadang-kadang menyebabkan jiran masjid surau jadi tak puas hati masjid surau. Sebab apa? Ganggu mereka. Kita duk kata, "Bapa aku nak semua orang subuh awal." Ada hak ke kita nak ganggu orang?
Subuh tak masuk lagi kan? Akan menyebabkan macam mana kita nak jinakkan orang berhampiran masjid surah dengan masjid surah tu sendiri. Kalau kita buat perkara-perkara yang mengganggu dia. Pada kita buat perkara-perkara yang ganggu dia. Lepas tu kita kata tu, dengan masjid surah dak paling, dengan masjid surah awak musuh, dah kita jaga dak hak dia. Hati jaga dak hak dia. Ni. Masjid surah ni satu tempat yang sangat mustahak dalam masyarakat. Kalau beri pada orang jahil pegang tempat ni, rugi. Jadi rugi. Mana kalau kita orang jahil pegang tempat ni, dia rugi. Manfaat majlis ilmu kurang. Kalau ada majlis ilmu pun, dia tak tahu pun nak susung ilmu apa. Tak tahu nak susung ilmu tauhid ke dulu, tak ada. Dia tak tahu. Pada ni. Itu kalau buat majlis ilmu. Pada ni. Jadi dia tak boleh beri manfaat. Bahkan kadang-kadang menyebabkan orang sekitar dia tak puas hati dengan hak masjid. Tak puas hati. Sebab apa? Sebab tadilah kadang-kadang mengganggu orang. Pada ni. Jadi kadang-kadang macam semayang, yang kita nak pakai speaker kuat-kuat kat luar tu apa? Apa perlu kita nak baca tu imam biar dengar di luar buat apa? Dalam masjid sudahlah. Apa keperluan untuk orang luar? Pada ni. Dia tu peranannya peranan orang yang berkenaan lah. Orang berkenaan, ada tuan kuasa ke pengusi ke. Tapi kalau tuan kuasa pengusi bukan ahli masjid, dilantik daripada atas langit turun ke bawah, masjid tak mari, susah. Tapi kalau tuan kuasa pengusi pun ahli masjid tapi tak ada ilmu, susah juga. Boleh ke Tok Imam Tok Bila? Tok Imam hanya boleh baca Quran je, hukum hakam tak pandai. Tok Bila pula hanya suara sedah je boleh bang. Sebab mak ayah dia pun Tok Bila, Tok Ki dia Tok Bila. Tok Bila generasi dia dah, tapi ilmu dia kedak tak ada. Pegang tempat yang paling mustahak dalam masyarakat, rugi, punah. Tak dapat manfaat, jadi punah masyarakat. Tu kena letak molek lah, kena letak macam mana nak susung. Macam mana nak susung untuk kepentingan umum. Daripada majlis surah, tempat yang paling mustahak kan. Ni hak berkaitan dengan hak subuh, hak kena qamat subuh. Biasanya orang letak 15 minit gitu subuh. Kadang-kadang 20 minit, ada tempat 20 minit. Itu atas perbincangan masing-masing lah, atas perbincangan masing-masing tu. Dia letak antara masa azan dengan masa iqamah tak sama. Ni 10 minit, ni 15 minit dia ada sama. Ada ni. Tapi macam mana waktu fadilah? Masih lagi dalam waktu fadilah. Waktu lebih lagi situ tu. Ada ni. Ada pula orang ni kata akalang jahil belaka ni. Kita nak qomat cepat, biar tempat lain tak semayang lagi, kita maedah, kita boleh pahala banyak sikit dari tempat lain. Allah kata, nak pakai hujah apa pula gitu? Sekarang dalam satu kampung ni, dia kadang-kadang speaker ni bunyi banyak tempat kan. Masjid ada, surah ada. Jadi kalau kita qomat dulu daripada orang lain, kita semayang ketika orang lain tak semayang lagi, kita boleh pahala banyak nak banding dengan orang tak semayang lagi. Ni ngaruk belaka lah ni. Ni ngaruk belaka. Kita letak masa molek. Tapi masa kita letak tu masih lagi dalam lingkungan waktu fadilah. Lingkungan waktu fadilah. Yang mana Nabi kata afdal a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Selebih-lebih amal adalah sembahyang di awal waktu. Maknanya hak letak masa iqamah tu masih lagi sembahyang di awal waktu. Masih lagi masuk dalam afdalul a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu itu di antara amalan yang lebih. Ini amalan yang lebih. Tapi masih lagi awal waktu, dengan kita tunggu untuk orang mari, kemudian barulah kita iqamah. Ada ni. Macam tadilah, kita seboleh-bolehnya ahli jemaah tetap kita dapat takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imam. Biar sekali. Sebab dia gini, kita fadilat berjemaah 27. Fadilat berjemaah 27.
Kita dapat dengan imam rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, pahala kita 27. Kita mari tu imam tasyahud akhir, kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk. Imam beri salam, kita pun bangun tambah 4 rakaat. Kita dapat fadilah 27. Oh, orang awal 27 juga, orang akhir 1 rakaat pun dah dapat 27 juga. 27. Sama kaman la kaifan dia panggil. Sama bilangan. Bilangan orang panggil sebut apa? Kuantiti. Tapi tak sama kaifan. Kualiti tak sama. Mana ni? Kuantiti bilangan 27 sama. Tapi kualiti tak sama. 27 belaka, 27 duit Amerika, 27 duit Singapura, 27 duit Malaysia, 27 duit Thailand, 27 duit Indonesia. Bilangan sama ke tak? Sama. Tapi nilai dia gitu je lah. Tapi 27. Makmum kita seorang ke, makmum kita 1000 orang ke, 27. Tapi tak sama. Makmum seorang, makmum 2 orang, makmum 10 orang, tak sama dah nilai. Ada ni. Dengan makmum hak ramai. Kemudian makmum hak ada tu pula, kalau kata makmum tu ada 10 orang, 10 sempat takbiratul ihram bersama imam, dengan makmum 10 orang, 5 je sempat takbiratul ihram bersama imam, 5 lagi ni mari lambat sebab kita qomat cepat. Tak sama dah 27. Ada ni 27 ni, kalau kata 10 orang ni sama-sama sempat takbiratul ihram bersama imam, sama-sama boleh lebih belaka. Makmum 10 orang pun boleh lebih, tu imam seorang pun boleh lebih. Ada ni. Maknanya kalau kita tak ra'i orang lain, orang mari lambat, biar ke dia lah, kita rugi. Ada ni. Sebab sebut tadi, kita makmum kita 10 orang je. Hak tulis tu je. Maknanya hak tepat hak 20 orang tu lebih dia daripada 10 orang ni. Hak 10 orang ni pula, kalau dia qomat 10 makmum sempat takbiratul ihram bersama imam, dengan 5 orang je makmum sempat takbiratul ihram bersama imam, 5 orang lagi tu jadi lambat sebab qomat tu cepat. Faham ni? Maka fadilah tu 7. Bilangan sama tapi nilai tak sama. Ada ni. Hak ni kita letak hak qomat cepat. Adapun kalau dia perangai mari lambat tu, secaralah ke dianya. Kita kalau tunggu ke dia mak aja ni lambat sama gitu. Secaralah tu. Tercerita ni kadang-kadang kita ni ada jemaah tetap tak lambat pun. Tak lambat pun. Cuma beri masa ke dia sikit. Lepas tu kadang-kadang setengah tempat, kalaulah dia kejut seketika orang bang, dia main rumah lah. Dia tak kira surah. Tak dang dah dia tu. Ada ni. Kalau dia awal sikit baru dia pergi surah. Kalau dia kejut dengan orang bang, dia tak kira dah. Dia tahu dah, memang tak sempat dah. Ada ni. Mana kalau kita boleh ra'i, biar sama-sama boleh takbir bersama imam, bukan kata orang-orang tu boleh pahala, semua orang sama saja, termasuk imam sendiri. Lepas tu imam kena jagalah. Tengok ada jemaah kita macam mana ni. Ada belaka dah, alhamdulillah, tak ada orang lain dah, kita 10 orang ni je. Mana kita sama-sama boleh lebih. Bukan lebih atas hak takbir bersama imam, semua orang 27 tu lah, 27. Tapi nilai dia terlebih. Sebab takbir ihram bersama 10 orang. Tapi kalau tepat tu 100 orang, 1000 orang, tu je lebih lagi lah. Tapi 27 juga. Ada ni 27 juga. Tapi nilai dia lebih. Sebab dia makmum dia ramai. Kalau pergi Mekah, saya cerita Mekah tu, bukan masalah tempat. Tempat tu lebih bab tempat. Tanah haram Mekah tu lebih bab tempat. Seumpama 100,000 rakaat, lebih dari segi bilangan ahli jemaah. Lebih dari segi bilangan ahli jemaah. Ni dok ni, dia duduk di hotel tak apa dah. Di hotel pun tanah haram Mekah juga. Boleh juga gandaan seperti tanah haram Mekah. Betul. Boleh gandaan macam tanah haram Mekah. Di Masjidil Haram ke, di hotel ke, memanglah betul. Tapi kelebihan Masjidil Haram, kelebihan makmum ada ratus-ratus ribu. Hati-hati. Pandai ni.
Dia nampak kelebihan tanah haram Mekah je. Dia duduk hotel pun boleh juga. Tidak sedar kelebihan Masjidil Haram. Tadilah kelebihan makmum ramai, nak jumpa mana makmum ramai gitu. Memang kalau kita kata berjemaah di Masjidil Haram, tak segi ganda tepat lah ke jemaah, dia bertujuh lah juga. Tapi makmum dia tu ramai, nilai tujuh tak sama. Ada ni. Tambahan pula masa semayang tu pula ramai mana pula takbiratul ihram bersama dengan imam. Orang pergi awal-awal belaka. Nak cari mana masa tu? Dah main hotel macam. Ada masa tu. Dia kata kerana ditanya dak ustaz kata dapat fadilah tanah haram Mekah, tapi ustaz tu dak royak, awak tak mau dapat ke fadilah Masjidil Haram? Awak tak mau dapat ke fadilah ada jemaah ratus-ratus ribu, awak tak mau dapat ke? Rugilah. Kan ni? Mana kita bagi masa untuk iqamah, tapi masih lagi dalam waktu fadilah, dia panggil waktu hak lebih. Ambillah, masih lagi dapat fadilah. Nabi kata afdhul amal as-salah fi awwali waqtiha, solat di awal waktu. Terutama sekali maghrib. Saya sebut dah sebenarnya maghrib. Dalam fiqh Islami wa adillatu, maghrib dia kata sunat segera mutlakang, semata-mata. Kau ke mana pun maghrib sunat segera. Melewatkan maghrib hukumnya makruh. Dia kata lima fihi minat tashbihi bil yahud, dalam kitab fiqh Islami. Mentakhirkan maghrib makruh kerana pada mentakhirkan maghrib minat tashbih bil yahud. Ni menyebut orang Yahudi dan kitab fiqh Islam adillah tu. Ada ni. Maghrib terutama sekali segera. Semua semayang sunat segera, terutama sekali maghrib. Kerana mentakhirkan maghrib makruhun dan kitab fiqh Islam adillah tu. Makruh. Lima fihi minat tashbih bil yahud. Kerana pada mentakhirkan maghrib ni menyerupai dengan Yahudi. Tu janganlah. Tambahan pula tadi kita sebut dah, waktu maghrib ada pandangan mengatakan waktunya singkat sahaja. Walaupun pandangan muktamad mazhab Syafi'i kita, waktu maghrib habis tak habis dengan waktu isyak. Habis. Kemudian pekoh ni panjang nak cerita. Badan kita ni rekah. Ini cerita waktu fadilah, waktu haram, waktu dorah, kita akan cerita semula. Kemudian kita disunatkan segera solat di awal waktu, tetapi ada keadaan tertentunya kita disunatkan pelewat. Kita disunatkan pelewat ni apabila kita yakin dapat semayang tu berjemaah di tengah-tengah waktu tu. Pada ni sekarang sunat kita solat waktu. Tiba-tiba kalau kita solat awal waktu seorang, kalau kita nak berjemaah kena tunggu lewat sikit. Contoh orang perempuan nak semayang asar berjemaah, suami pukul 6 baru sampai di rumah. Kalau semayang asar pukul 4 lebih-lebih itu awal waktu, tapi seorang. Tapi kalau nak berjemaah tunggu suami pukul 6, maka afdal kita sunat kita tunggu berjemaah. Faham ni? Faham ni? Kita solat awal waktu serta berjemaah tak sedut tanyalah waktunya. Faham ni? Kita solat awal waktu berjemaah dak tanya dah tu. Sekarang ni kita kena buat pilih. Nak solat awal waktu seorang diri. Nak berjemaah dengan suami kena tunggu pukul 6. Jadi lewat tapi boleh berjemaah. Nak awal jadi solat seorang diri, maka disunatkan kita mentakhirkan tunggu jemaah. Itu lebih afdal. Dia gitu. Kan?
Ni dok orang kita ni. Kita akidah dia nak apa waktu je. Apa waktu je. Ni. Dia sekelamin. Masing-masing tak pergi masjid. Sebab masing-masing tak berapa sihat. Main di rumah. Kalau kata isteri dia lambat je keluar bilik air, dia main seorang. Main seorang. Dia tak tunggu dah. Lambat dia kata. Tak siap awal-awal tu, dia marah pula kawan tu. Padahal tunggulah sekejap. Kawan tu duduk bilik air dah. Dia pun tengok jam. Ibu tengok jam. Lambat ni. Orang tua nak secepat guna bilik air. Rebah bilik air tu satu khiyah tu hal pula ni. Lambat-lambat. Dia pun semayang seorang. Ni cukup tak cerdik. Tapi dia kata dia cerdik. Saya nak jaga awal waktu. Tapi jadi seorang diri. Kamu seorang diri, isteri kamu pun seorang diri. Cerdik gitu. Banyak ni. Sebab dia fadilah berjemaah dengan fadilah awal waktu lebih fadilah berjemaah. Fadilah awal waktu fadilah jemaah lebih fadilah berjemaah. Berjemaah kepada orang lelaki khilaf ulama tu. Fardu kifayah ke, fardu ain ke, syarat sah semayang ke. Pada ni. Solat awal waktu sunat, tak ada kata wajib solat waktu. Sunat. Solat berjemaah kepada orang lelaki yang kita masyhurnya fardu kifayah. Tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i kita bukan fardu kifayah, sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Kalau satu kampung tu zuhur asar tidak ada didirikan jemaah di masjid, hukumnya makruh, tidak hukum haram. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan dhaif. Tapi kita masyhur fardu kifayah. Tapi ada pandangan mengatakan fardu ain. Majmuah ni bagi jiran masjid fardu ain. Dengan bahawa lelaki yang tidak berjemaah di masjid berdosa sembahyang sah. Tapi berdosa sebab fardu ain berjemaah tahu lelaki. Ada pandangan mengatakan bukan fardu ain majmuah ni, syarat sah sembahyang bagi lelaki. Jadi macam main Jumaat juga. Main Jumaat syarat sahnya adalah berjemaah. Sembahyang zuhur pun sama, sembahyang asar pun sama. Syarat sah bagi orang lelaki yang duduk di masjid berhampiran dengan masjid, syarat sahnya adalah berjamaah. Seorang tidak sah. Itu sebagian pandangan mazhab Hambali. Pandai ni. Itu nak cerita besarnya main jemaah. Adapun solat awal waktu tidak ada ulama yang mewajibkan. Nak ceritanya antara fadilah solat berjemaah dengan fadilah awal waktu, besar fadilah berjemaah. Kita kena raikan berjemaah daripada awal waktu. Mana? Boleh dua-dua berjemaah setiap waktu. Tu sakit lah tu. Dicapu dua-dua fadilah dah tu. Ini sampai ke setakat isteri lambat je keluar daripada bilik air. Dah tunggu dah, dia masih seorang. Lewat. Oi, payuh basuh tua gini. Payuh kira. Dia kira waktu je. Walah kalau setakat masuk bilik air mempersiapkan untuk solat, masih lagi dalam waktu fadilah. Bukan kata orang tu di bilik air tu lama sangat-sangat dah. Masih lagi dalam waktu fadilah. Tapi dia punya apa? Istiqjal, gopoh. Dia semayang seorang. Ada ni. Ni sehingga kan yakin dapat jemaah, disunatkan pelewat walaupun wa in fahusyat takhir dalam kitab Fathul Mu'in. Sekalipun lewat sangat dah tu, keji dah lewat tu, tak tunggu jemaah juga kalau yakin. Sekarang ni boleh yakin je, telefon je suami, kat mana dah, nak siapa dah, yakin dah tu. Tapi kalau macam mana ni, boleh balik awal ke dak hari ni, kena tengok dululah. Kemungkinan boleh balik awal, kita tunggu sampai kepada masa yang tak keji sangat lah, sebab dia tak yakin, kemungkinan saja. Tapi sekarang ni boleh tahu, telefon lah duduk mana, tunggulah.
Allah sampai ke asal nang setengah. Dan setengah pun berjemaah lah. Dan suami kenapa tak berhenti di masjid, berjemaah di masjid? Suami dia tahu rasa dah dia tak selesa dah. Tubuh dia pun dak comel dah bang apa. Hari tu kerja agak peluh sikit. Duk main luar semua hari tu sehari. Jadi nak masuk dalam masjid ni jadi mungkin tak selesa orang lain dah. Tengok rumah lah. Ada ni. Ni kalau nak cerita bab ni memang panjang lah. Ada orang dia semata-mata berjemaah je dia kira. Dia badang dia macam dia tak kira. Pakaian dia macam dia tak kira. Ni masalah berlaku ni. Kita sebelah nak semayang tak boleh semayang, nak baca tak boleh. Dia kena baca ni. Allah lah. Bau badan, bau pakaian, ya kira dah nak berjemaah. Ada ni. Walah ni nak cerita. Orang lelaki seumpama ni kalau nak berjemaah, tak payah masuk saf. Duduk belakang seorang. Janji kita dengan tu kalau masjid jauh mana jarak kita dengan saf yang terakhir pun tak apa. Kalau masjid janji kita masih lagi boleh tahu perpindahan rukun tu imam. Tak ada syarat 300 hasta. 300 hasta kalau bangunan tu musolla, surau bukan masjid. Syaratnya antara saf terakhir dengan kita semai belakang ni jangan lebih dari 300 hasta. Itu kalau musolla. Kalau masjid sebatu pun tak apa dalam masjid. Janji kita masih lagi mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Kita duduk belakang. Kita dapat pahala jemaah tapi tak dapat pahala saf. Tapi kita tak dapat pahala saf. Kenapa? Kerana kita bangun busung. Kita ada kerana, bukan kita sengaja tak mau pahala saf. Ada ni. Mana kalau orang berjemaah di hadapan, dia ada orang semayang belakang seorang tu, jangan pergi dekat tu, dia ada nyakit tu. Nyakit bukan nyakit lah. Dia ada bau. Tapi orang tak kira, dia kira apa? Nak saf, nak rapat saf, nak betul saf. Lepas tu bau macam mana? Dia nak dapat fadilah saf. Dia tak sedar dia menyakiti orang. Ni dia panggil apa ni? Kena kira lah. Kita hanya tidak dapat fadilat saf bukan sengaja-sengaja. Kalau waktu lain kita tak pernah buat gitu. Kita rebut saf yang pertama laginya. Tapi kenapa kalau semayang asar tu nampak duduk belakang? Kita faham lah keadaan kita macam mana. Ada ni. Tu kalau kita nak, kalau sempat kita berjemaah di masjid. Kalau tak sempat kita berjemaah dengan isteri kita di rumah. Itu je lah. Isteri pun jadi lewat, tak apa, tunggu jemaah tu lebih afdal. Kan? Tunggu jemaah tu lebih afdal daripada awal waktu. Ada ni. Gini samalah juga. Dia ada pahamannya hanyalah semayang awal waktu. Semayang awal waktu jua. Waktu fadilahnya. Tak kira dah. Kalau kata jerembung dengan kewajipan dia. Kewajipan dia apanya? Tunaikan janji. Tunaikan amanah dengan majikan. Tunaikan janji, tunaikan amanah dengan majikan. Apa hukum? Haram. Kita nak masuk kerja, kita sudah tanda tangan. Kita janji dah kita akan ikut peraturan. Kita akan ikut waktu masuk, waktu keluar. Kita menunaikan janji ni hukumnya wajib. Tiba-tiba waktu bekerja tu bertukar-tukar. Ada ketika pukul 1 boleh keluar dah berjemaah zuhur. Ada ketika giliran kita pukul 2 baru boleh keluar. Jadi dia gila-gila pukul 2 boleh keluar. Pada ni kita tunaikan janjian kita tanda tangan tu wajib. Tapi menyebabkan kita luput solat awal waktu. Dah luput solat waktu, luput fadilah. Tak. Saya nak dapat fadilah solat waktu. Lepas tu macam mana dengan jadual kerja tu pukul 2 boleh keluar? Saya tak takut kepada tokeh. Saya tak takut pada majikan. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayyalah solat dah. Tu bila panggil dah sayanya. Saya kena semayang. Majikan kata awak tu kalau kedua, saya tak takut pada majikan. Takut pada Allah. Ini orang panggil apa ni? Orang jahil. Yang dia rasa dia takut ke Tuhan, sebenarnya dia tak takut ke Tuhan. Kalau dia takut ke Tuhan, tunaikan janji tu wajib.
Kamu tinggalkan tunai janji wajib, kamu kata kamu takut ke Tuhan. Dah masuk waktu dah. Kewajipan semayang ni kitaban mauquta, ada waktu dia dah. Kewajipan yang ada sakatan waktu dia dah. Ada ni. Maknanya syarak kita beri ruang dah kita. Sebab sembahyang ni dia sepanjang masa. Ada ni. Ia tak sama dengan ibadah lain. Puasa ada bulan dia sahaja. Pergi Mekah sekali semua hidup je. Sembahyang tiang agama sepanjang masa. Tapi agama kita bukan sembahyang saja. Sebab tu hikmah syarak menetapkan solat ni waktu yang panjang. Ada ni. Bukan kata syarak kata Zuhur pukul 1 je boleh sembahyang, lepas tu tak boleh sembahyang. Syarak tak buat gitu sebab apa? Sebab pukul 1 ni ada tanggungjawab yang lain. Ada ni. Lepas tu disyariatkan ada waktu dia. Maknanya kalau kita tak dapat waktu fadilah, kita terpaksa main tengah tu, kenapa kita ada kewajipan yang lain? Kalau takut pada Allah sungguh, tunaikan kewajipan. Tapi dia orang jahil. Dia kata takut pada Allah. Tak. Siapa yang takut pada Allah? Tuhan kata dah kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah daripada hamba-Nya yang berilmu, baru takut kepada Allah Ta'ala. Ni bukan takut kepada Allah, dia tidak tunaikan janji. Alasan dia takut kepada Allah. Takut apa tu? Berani orang panggil. Sebab kewajipan sembahyang ni kewajipan yang dipanggil kewajipan yang muwassa'. Kewajipan yang muwassa' ni kewajipan yang diluaskan waktunya. Kewajipan yang diluaskan waktunya. Dia panggil wujuban muwassa'an, dia panggil. Kewajipan yang diluaskan waktunya, yang mana kalau masuk waktu kita tak solat lagi, kita wajib azam di hati kita akan solat. Cukup lah. Ada ni. Kita tak nak solat lagi ni, pukul 2 baru kita boleh keluar, pukul 2 boleh semayang. Ataupun kita ada hal lain lagi, wajib azam di hati kita akan semayang. Ada. Wajib lah. Dan memang kita ada azam dah. Kita ada azam. Orang masuk waktu dah, tak tahu semayang kedua hari ni, malah basa kalau semayang, mayang je. Tak ada. Tak ada begitu. Sebab itulah orang yang tidak sembahyang, bukan berdosa selepas habis waktu semayang sahaja. Habis waktu semayang, dia berdosa kerana meninggalkan semayang. Masuk waktu dia berdosa dah. Sebab apa? Sebab dia tidak azam pun nak semayang. Kita wajib azam semayang ni. Kita azam semayang ataupun kita semayang segera. Tak sama ke kita wajib kena azam. Jadi orang tak semayang, tak ada dah azam nak semayang. Tak ada dalam jadual kaum kehidupan dia, tak ada semayang. Maknanya orang tak semayang ni bukan hanya habis waktu berdosa besar lah dia tinggal. Tak, masuk waktu dia dosa dah. Sebab dia tidak azam untuk semayang dalam waktu. Jadi kita masuk waktu tak azam nak semayang. Belum sempat semayang kita mati. Tak ada apa-apa. Tak ada salah apa-apa pun. Waktu panjang. Ada ni. Ada orang kata pula, kalau kamu mati tak sebab kamu berat. Siapa kata gitu? Ada tak? Kita azam. Ada ni. Kita tak sempat semayang, kita mati. Tak ada salah apa-apa. Tak ada salah apa-apa. Sebab kita sudah ada azam nak semayang. Ada ni. Sampai peringkat sanggup tidak tunaikan janji dan amanah, konon-konon takut kepada Allah, nak semayang waktu itu sunat. Dan kalau kita jadual kerja kita seumpama tu, nak guna, kita carilah kerja lain, ataupun kita kerjalah sendiri, ikut jadual kita sendiri, tak kait dengan janjian dengan siapa-siapa. Kita cakap senang, kerja dia dah, kita nak tanggung keluarga kan. So kita pun solat awal waktu sama-sama kan. Sekali-sekala je lewat sebab kerana kekangan kerja, kekangan waktu kerja, tetap boleh fadilah awal waktu. Janji solat awal waktu tu istiqamah tu je. Agama tidak sempit. Agama bukan hanya solat dan waktu. Ni siapa peringkat? Ni nak cerita ni, orang yang jahil tapi kadang-kadang rupa agama. Siapa peringkat? Kalau kata isteri nak bersaling pun, tinggal orang bang, orang azam dia tinggal. Walah kalau ada apa-apa hal emergency, doktor nak cari siapa, nak tanda tangan buat pembedahan kan, cari siapa?
Nak cari siapa? Ada ni. Dia lagi dah. Noh. Tok Bilal panggil. Tanggungjawab dengan isteri dia. Ni orang jahil agama. Ni orang jahil agama. Dikira agama ni hanya solat waktu saja. Ada ni. Oh, naik kereta ni. Kereta pula kereta hok lama. Kereta lama dak panggil kereta buruk lah, kereta lama. Ekong tak ada. Kereta lama. Orang pun azan. Masuk dalam masjid. Tepak ada atap penuh dah kereta. Tepak panah. Ditinggal nak bini dah kereta, dia pun pergi sembahyang awal waktu berjemaah. Ada kata bagus. Bagus suami dia jaga solat awal waktu berjemaah. Lepas tu anak sidang kereta panah tu mana? Tu kewajipan siapa tu? Dia kata isteri dia pun reda, anak dia pun reda, isteri anak tak reti. Sama-sama jahil itu nah. Mana tanggungjawab sebagai suami bagai jaga isteri anak kita tu macam mana? Dok berjemaah waktu je. Dengan waktu je agama ni. Sungguh hak pesen-pesen gini samalah. Tadi macam kerja gitu juga. Kadang-kadang payah kita panggil Tok Lebar ni kerja dia kata. Dia panggil Tok Lebar. Payah. Kita tengah-tengah kelang kabut dang tangan ni pelanggan ramah, dia bunyi orang bang ditinggal dah kita ni. Pada hari tu janji dok gitu. Masa dia tinggal je. Tapi dia kata dia takut tuan, kita tak berani nak kata ke dia. Tokek pun jahil juga. Kalau tokek tu ada ilmu, dia nasihat lalu, awak tak boleh buat kerja gini. Awak tak boleh tinggal kerja gini. Awak ada tanggungjawab dengan saya sebagai tokek awak. Saya bayar gaji ke awak. Awak nak makan gaji hak tok ni tak comel ke? Ada. Akhirnya hak majikan hak jahil pun dia kata payah upah Tok Lebar. Bukan Tok Lebar, tu Tok Jahil. Dah tu Tok Jahil. Syarak meletakkan waktu sembahyang tu panjang. Sebab apa? Sebab sembahyang ni tiap masa ada sembahyang. Kewajipan agama, tuntutan agama ni luas, kena jaga. Luas nak kena jaganya. Ada ni. Ni kadang-kadang setakat gini je orang gotong royong siapa rapat ke Zuhur. Bila rapat ke Zuhur, jadi sebersalah kerja sikit je lagi tinggalnya. Kalau kita pakat berhenti, kita pergi mandi semai Zuhur berjemaah, lepas tu nak mari buat semula, tak ada orang hari dah mai bersih dah, balik temu lagi balik rumah dah lah. Mana kerja tu nak buat semula esok lusa minggu depan ke tak padang. Sebab kerja tu tinggal sikit je lagi. Siap sikit je lagi. Akhirnya ginilah, kita siap kerja. Habis kerja, kita mandi-mandi, kita berjemaah ramai-ramai. Waktu saat gitu. Marilah seorang malah basuh puak ni. Tak penting ke semayang ni. Penting ke gotong royong je. Dia pun tinggal orang ramai, dia pun pergi mandi di semai Zuhur seorang. Walaha gotong royong tu untuk masjid juga, gotong royong untuk orang ramai juga. Dia tak penting dah tu. Itu bukan agama bagi dia. Agama semaya waktu je bagi dia. Dia gotong royong ke apa? Gotong royong tempat benda kebaikan belaka tu kan. Ada ni. Kita solat waktu tu faedah kita sahaja. Hak kita gotong royong ni faedah umum. Al-muta'addi khair minal qasid tu kaedah dia. Ibadah yang bawa pada manfaat umum lebih afdal daripada ibadah hak khas untuk kita. Kita penting hak orang mandi dulu kita buat. Bukan siapa ke tak semayang lambat sikit sebab sikit sangat je kerjanya. Sudah siap kerja, pakat mandi, pakat berjemaah, lewat sikit. Orang ni mengutamakan tinggal ramai. Lepas tu boleh solat Zuhur berjemaah. Dia tinggal tinggal ramai. Dia semai Zuhur seorang. Lepas tu dia berasa dia hak molek Ini orang jahil. Ada ni. Jahil agama ni payah. Ngaji molek. Kena ngaji molek. Kita kena faham hak mana hak afdal dia. Macam tadi lah. Berjemaah afdal. Solat waktu afdal. Tapi antara dua tu kita terpaksa kena pilih. Pilih berjemaah.
walaupun sembahyang tu jadi lewat sekalipun, lebih afdal seumpama tu. Ada ni. Nak tahu mana hak lebih afdal, mana hak lebih utama, tu kena ngaji molek. Ini cerita afdal dengan afdal ni, sunat dengan sunat. Tapi kalau hak wajib dengan sunat pun ditinggal hak wajib, mana hak wajib? Hak wajib tunaikan janji tu lah. Tunaikan amanah dengan majikan tu wajib, ditinggal terus tu. Tunggu isteri nak bersalin, nak jaga keselamatan ni. Tu wajib. Ditinggal. Tak dili. Allah ada dia jawab. Tahu lah dia jawab. Patut kita usaha kita duduk mana? Pada ni. Tadilah kalau ada emergency, nak cari siapa? Nak tiba-tiba doktor tak boleh buat selagi tak ada. Ni, tak ada orang saing ni, tak ada tangan. Ada ni. Ada orang dia sama-sama agama lah, pinang anak dia. Dia pun tanyalah hak lelaki tu, awak ni sama-sama kapiah belakang ni, awak ni tanya. Dia pun royak lah, dia ikut jemaah ni. Lepas tu kata minta maaf, saya tak terima pinangan awak. Orang awak ni kalau isi nak bersaling pun tinggal kena main jemaah. Ya gitu je. Sama-sama kapiah dah tu. Pun awak ni kalau isteri nak bersalin pun tinggal kerana nak berjemaah semata-mata. Agama hanya berjemaah, agama hanya sembahyang waktu saja. Hal lain tak ada agama. Jadi soalannya gitu. Soalannya gitu. Dia dalam kitab Fathul Mu'in Comel, dia cerita berkaitan dengan sunat segera solat. Dan ada ketika sunat mentakhirkan solat daripada awal waktu jikalau kita yakin dapat berjemaah di tengah-tengah waktu. Sunat kita mentakhirkan, sunat kita melewatkan. Tadi contohnya macam orang perempuan, gitulah biasanya. Asal lah zuhur, tak ada lah zuhur tu seorang lah semayangnya. Dah seorang semayang awal lah. Zuhur main awal lah zuhurnya. Tak ada dah nak berjumpa siapa zuhur. Awal lah. Asal boleh. Pukul 5, pukul 6 siapa? Tunggu. Jangan. Mana sunat kita melewatkan solat kerana untuk dapat berjamaah. Habis. Jadi kita ni kita sambung waktu semayang lagi ni. Sambung waktu semayang. Tapi kalau kita tak selesai lagi cerita waktu semayang ni, kita akan sambung balik lah minggu depan. Waktu harus, hanya sebut waktu fadilah saja. Dia ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, dia ada waktu harus, dia ada waktu makruh, dia ada waktu haram, dia ada waktu darurah, dan dia ada waktu uzri. Itu pembahagian dalam waktu sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.